Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thaibah binti Burhan. Nama matrik S68262. Hari ini saya ingin menjalankan temu ramah dengan Puan. Subjek Maklumat Perkembangan Kerjaya COU 4500. Okey, boleh Puan perkenalkan tentang diri Puan? Nama saya, Assalamualaikum. Nama saya Nora binti Muhammad Yusof. Saya berusia 46 tahun dan saya bekerja di Universiti Malaysia Perlis, dan pos jawatan saya sekarang adalah pengarah pusat perumahan UNIMED. Okey, terima kasih Puan Nora. Okey Puan Nora, boleh Puan Nora bercerita sikit tentang latar belakang pendidikan yang Puan Nora terima? Okey. Saya mendapat pendidikan awal di sekolah rendah LKTP Jengka 2. Saya merupakan anak Felda Pahang Jengka, dan kemudian saya menyambung pengajian di Maktab Rendah Sains Semara Kuantan, dan seterusnya menyambung pengajian di Universiti Sains Perlis, Universiti Sains Malaysia dalam jurusan komunikasi. Dan saya konvo pada tahun 2000. Ya. Okey, sebelum Puan Nora menceburu bidang di Universiti Malaysia Perlis, apa pekerjaan Puan Nora sebelum ini? Okey, sebenarnya kalau daripada segi kerjaya saya, saya sangat bertuah kerana saya konvo di USM pada tahun 2000, dan saya sebenarnya tak pernah menganggur. Alhamdulillah. Saya bermula kerjaya saya sebagai eksekutif ataupun setiausaha kepada ketua pegawai eksekutif di sebuah syarikat di Pahang selama setahun. Banyaklah pengalaman saya dapat di situ sebagai setiausaha, walaupun berbeza dengan saya punya bidang, tetapi banyak ilmu pentadbiran yang saya dapat kat situ lah, dari segi nak buat macam-macam perkara berkaitan dengan korporat lah. Kemudian saya mendapat peluang untuk terlibat dalam pentadbiran di sebuah syarikat, anak syarikat Kementerian Keuangan yang menguruskan projek hidroelektrik Bakun Sarawak. Yang syarikat tu dikenal sebagai Sarawak Hydro Sdn Bhd. Saya bekerja di sana hampir 2 tahun, juga terlibat dalam urusan-urusan pentadbiran, yang mana pada ketika tu banyak saya dapat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan macam mana nak buat surat, macam mana nak handle dengan bos, macam mana nak deal dengan orang. Lepas tu, dan pada ketika tu saya lebih banyak berurusan dengan engineer lah. Berbeza sangat dengan saya punya pekerjaan yang pertama, lebih kepada orang-orang yang korporat. Tapi bila yang saya masuk ke yang pekerjaan saya yang kedua, saya lebih kepada engineer, yang mana sifat orang yang bekerja engineer dengan orang korporat ni sangat beza lah, karakter dia. Jadi saya banyak belajar lah daripada pengalaman saya dalam tempoh 2 yang kegunaan. Kemudian saya mendapat tawaran untuk bekerja di Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Yang tu adalah satu daripada saya punya batu loncatan yang paling utama lah, sebab saya dapat bekerja di dalam bidang apa yang saya belajar. Itu selepas 3 tahun sebab saya ambil komunikasi. Jadi di PTPTN saya adalah merupakan pegawai perhubungan awam PTPTN yang pertama, yang mereka lantik lah untuk bekerja di PTPTN pada ketika tu dengan grade S lah, S41. Jadi saya bekerja di sana hampir 5 tahun. Kemudian saya melepaskan jawatan saya tu atas urusan untuk mengikut keluarga saya, mengikut suami saya hijrah ke utara, dan saya telah berjaya mendapat pekerjaan di Universiti Malaysia Perlis lah. Dan saya berkhidmat di Universiti Malaysia Perlis ni daripada tahun 2010. Bermula sebagai jawatan pegawai takbir. Sehingga sekarang pun saya masih pegawai takbir. Cuma saya mendapat lantikan daripada Naib Chancellor sebagai ketua jabatan di Pusat Perumahan UNIMED bagi tempoh 2 tahun, dari tahun 2022 sehingga 2024. Okey. Dari perjalanan pekerjaan Puan Nora, Puan Nora dari komunikasi, lepas tu memasuki bidang pekerjaan korporat, kemudian engineering, pendidikan ataupun
zaman PTPTN, ya. PTPTN dan akhir sekali bidang sekarang lah Ya. sebagai ketua pentadbiran. Ya, ketua pentadbiran. Ya. Okey. Boleh saya tahu tak dalam tempoh masa corporate pekerjaan penyorok corporate engineering PTPTN dengan pekerjaan sekarang, Okey. pengalaman yang mana Puan Nurul rasa Puan Nurul belajar banyak benda? Okey. Sebenarnya setiap tempat yang kita pergi ni, kita yang kena cari pengalaman tu. Kita yang kena bawa diri kita apa yang kita nak jadi. So bila kita masuk satu tempat tu, sebenarnya apa yang penting yang saya tengok yang tak ada kepada pekerja-pekerja sekarang adalah untuk menghayati apa yang perlu dicari untuk meningkatkan kemahiran diri masing-masing. Contoh macam tempat saya yang pertama, saya tak pernah bekerja. Tapi saya sangat aktif semasa di universiti sebagai ketua pelajar lah, ketua pelajar. Saya menjadi NYDP di Kolej Kediaman. Saya terlibat banyak aktiviti. Jadi saya dah ada karakter leadership di situ. Dari situ saya plan balik. Saya berjaya dalam interview pada sesi yang pertama dan tempat pekerjaan saya yang pertama. Saya ingat lagi saya masuk kerja pada ketika tu, temu duka tu secara memang ramai lah yang datang. Tapi saya selalu bercakap pada diri saya perlu jadi orang yang istimewa. Orang istimewa tu maksudnya orang melihat apa yang ada istimewanya kita. Maksudnya di mana kita berada, orang akan nampak kita atas kapasiti kita, bukan kita bodek, bukan apa, atas kapasiti kita. Kita perlu ambil dia bekerja sebab kita baru, orang tak kenal kita dan kita tak kenal siapa-siapa. Okey, daripada situ saya kenal dengan orang, saya kenal macam mana nak handle meeting, macam mana nak handle bos, sebab saya menguruskan ketua pegawai eksekutif. Pada ketika tu satu cabaran untuk saya lah untuk kawal dia punya jadual dia punya jadual daily harian dia orang meeting. Lepas tu saya kena sediakan minit mesyuarat. Benda-benda tu sebenarnya saya dah buat masa di universiti, tapi bila kita masuk dalam dunia pekerjaan, kita ada deadline dia. Maksudnya hari ni meeting berapa hari kita kena hantar. Jadi benda tu kena cepat. Pembelajaran tu tak boleh saya tak reti, saya tak pernah buat lah. Alasan-alasan tu saya tak pernah ada dalam kotak fikiran saya. Saya bila bos kata buat, okey, baik, dan saya akan cari sumber macam mana saya nak bagi benda tu ada kat bos saya bila dia nak. Jadi amalan-amalan tu saya kekal sampai sekarang. Saya ingat lagi masa saya kerja di Sarawak Hydro tu, saya tak rasa sangat sebab dia lebih kepada clerical. Masa saya kerja di PTPTN, memandangkan saya adalah merupakan pegawai perhubungan awam yang pertama pada ketika tu. Tidak ada benchmark di mana-mana macam mana nak buat press conference, macam mana nak buat macam-macam lah. Jadi saya akan call kawan-kawan saya daripada agensi lain seperti MQA pada ketika tu, macam mana nak buat, dapatkan template. Jadi bila bos minta tu, saya ready. Saya tak pernah keluar cakap dia nak cari kat mana bos, tak reti lah bos. Saya tak pernah lah keluar ayat macam tu. Saya akan usaha cari source tertentu dan saya akan come out dengan satu draft yang pertama, tunjuk dekat bos. Dia akan kata, dia akan komplain lah kat kita kan, bos ni seorang yang dia mesti nak yang the best kan. So kita akan belajar daripada situ. Teguran-teguran yang diberikan tu adalah merupakan ilmu yang kita dapat secara tak langsung daripada mereka. Jadi saya berjaya lah. Sebab saya ingat lagi, selain pada tu, saya perlu pergi parlimen yang tak pernah saya masuk kan. Tiba-tiba bos kata, you kena pergi meeting kat parlimen, ada benda ni, ada benda ni, you kena pergi kementerian. Sebab itu kita tak reti kita tak kenal orang, tapi kita kena bawa diri kita untuk hadir meeting. So kita kena pastikan apa yang membolehkan nampak kita tu berkeyakinan. Pada saya, untuk nampak berkeyakinan ni, kita perlu ada memakai pakaian yang bukan saya kata mahal, tapi pakaian yang boleh membawa identiti diri kita. Maksudnya tak perlu mahal, tapi kita selesa dengan baju tu dan kita confident nak bercakap dengan orang. Itu yang paling penting lah. Dan kemudian kita kena study sedikit meeting tu kita nak buat apa, kita nak jumpa siapa, chair dengan siapa yang chair mesyuarat tu. Dan selalunya kita akan pergi dengan mentor kita dululah untuk first meeting. Jadi kita kena ready, segala persiapan untuk mesyuarat tu kita kena ready lah untuk orang tanya dalam kita, sebab kita mewakili jabatan kita tu. Jadi itu antara benda sebenarnya dalam kerjaya ni. Sebenarnya kalau kita lihat, kebanyakan orang ada yang belajar engineer jadi PTD,
ya. Ada yang belajar apa ya? Belajar lagi bidang-bidang apa? Engineering lah selalu saya tengok ya. Engineering tak jadi pun engineer. Ada yang jadi cikgu, tapi dia mempraktiskan pengetahuan dia dalam bidang dia untuk mengajar orang. Itu yang kita kata sebenarnya bukan kata kita belajar engineer kita jadi engineer. Ada setengah tu yang jadi engineer dia buka syarikat. So actually kita yang bawa diri kita dengan ilmu yang kita ada. Dari sini saya boleh rumuskanlah yang pekerjaan Puan Nora selaras dengan bidang yang Puan Nora ambil. Kalau kita tengok daripada segi perjalanan karier saya, sebenarnya sekarang kalau ikut sekarang adalah totally berubah. Sebab bila saya belajar komunikasi, saya sebenarnya pengkhususan kepada perhubungan awam. Tetapi bila saya di Universiti Malaysia Perlis, saya ditempatkan di Jabatan Haiwan Pelajar. Saya tak kata tak guna sepenuhnya. Sebenarnya sepatutnya saya dengan bidang saya kena berada di bahagian korporat universiti lah. Tetapi pada ketika itu saya ditempatkan di bahagian haiwan pelajar. Bagaimana saya mempraktiskan ilmu saya adalah dari segi saya berkomunikasi dengan orang untuk mendapatkan sumber penajaan untuk program, macam mana saya membuat program dengan pelajar-pelajar yang ada. Ilmu-ilmu yang saya ada sebelum tu saya akan guna balik. Maksudnya tak semestinya kita duduk di korporat kita tak boleh guna, kita tak praktis, kita boleh guna. Kita boleh guna balik semua yang ada. Dan bila kita berada di satu-satu tempat ni sebenarnya contoh bila saya berada di PTPTN, walaupun saya duduk di korporat ni kita faham dia adalah gambaran kepada jabatan tu. Bila saya adalah frontliner kepada jabatan, contohnya macam PTPTN pada ketika dulu banyak isu-isu berkaitan pinjaman lah apalah ya. Jadi saya kena tahu keseluruhan operasi Unimed, operasi PTPTN. Saya kena tahu sistem apa yang dipakai, kenapa isu tu berlaku, berapa orang yang terlibat, semua yang berada dalam operasi Unimed tu saya perlu tahu. Jadi daripada situ ilmu yang saya ada saya bawa ke Unimed. Saya pakai ilmu saya ketika saya membantu PTPTN membangunkan sistem online permohonan yang sekarang guna pakai kan. Ilmu tu sebenarnya kalau kita tengok untuk pembangunan satu sistem, orang kata orang ICT sajalah yang pandai buat. Tapi saya boleh, bila saya terlibat dalam tu secara tidak langsung, saya tahu untuk pembangunan sistem memang ICT yang buat, tapi kita sebagai pengguna kena tahu kita nak bawa direction mana sistem tu. Jadi bila saya di Unimed, saya cuba untuk mempermudahkan urusan pelajar sebab pelajar ni adalah klien. So dalam komunikasi, klien tu adalah utama. Jadi banyak sistem-sistem baru yang saya buat supaya pelajar-pelajar happy berurusan dengan saya di haiwan pelajar. Contohnya sistem pembangun online zakat, sistem macam mana bila dia masuk hospital, dia tak perlu lagi datang jumpa saya untuk dapatkan GL, guarantee letter. Dia cuma terus online kan, terus print out di hospital. Banyaklah lagi, banyak sistem-sistem yang saya bangunkan yang menjurus kepada memudahkan pelajar berurusan dengan saya di universiti. Sama macam konsep di PTPTN, saya membantu organisasi mengurangkan isu-isu di kalangan peminjam-pinjam PTN yang berurusan dengan PTPTN. Dia sebenarnya selari Toibah. Dia tak berubah, cuma kita tu macam mana kita nak pakai kita punya kemahiran supaya kemahiran kita tu memudahkan urusan lain orang dan juga memudahkan urusan kita. Mungkin agak clear kan di situ? Okey, Puan Nora. Puan Nora menerima pendidikan di USM. Ya. Taraf pendidikan Puan Nora? Ijazah saja. Ijazah saja. Okey. Kan Puan Nora terlibat dengan PTPTN, kemudian bekerja di Unimed kan. Puan Nora berkahwin waktu umur berapa? Okey. Saya berkahwin pada ketika umur saya 29 tahun. 29 tahun. Okey, faham. Kiranya saya boleh letak Puan Nora ni sebagai seorang wanita yang berkaliber sebab banyak tempat yang Puan Nora telah menceburungi. Okey. Jadi dari
tempat pekerjaan Ponorogo, setiap pekerjaan mesti ada masalah dan isu yang kita hadapi kan. Boleh Puan Nora nyatakan tak setiap pekerjaan yang Puan Nora kerja, apa isu dan masalah yang Puan Nora pernah alami? Okey. Saya pernah bekerja di empat tempat ya. So, 4 tempat ni bila saya masuk ke tempat yang ketiga dengan keempat, saya dah banyak ada pengalaman lah pasal bekerja no. Jadi selalunya bila saya masuk ke PTPTN dengan Unimap, saya selalu setkan minda saya nak tahu berapa lama saya ambil masa untuk menyesuaikan diri. Okey. Di PTPTN sebenarnya saya tak ambil masa yang lama lah, 3 bulan untuk saya sesuaikan diri saya dengan pekerjaan saya. Tapi di Unimap saya rasa saya tak ambil masa yang lama sebab mungkin daripada pengalaman saya lah. Okey, sebenarnya bila kita memasuki dunia pekerjaan ni, perkara yang paling sukar untuk kita atasi adalah masalah kita dengan persekitaran. Macam mana kita nak menyesuaikan diri kita dengan persekitaran yang ada. Okey, contoh tempat kerja saya yang pertama adalah di kawasan kampung, di bandar, tapi di kawasan Felda lah, di kawasan Felda. So bila Felda ni saya tinggal dengan mak ayah saya. Okey, dia agak kita peluang saya untuk pergerakan tu agak sukar sebab pada ketika tu saya tidak ada transport semua Saya banyak bergantung kepada mak ayah saya. Sebab tu saya kata orang zaman sekarang, budak zaman sekarang sangat mudah. Zaman dahulu saya ambil masa 5 tahun hingga 6 tahun untuk beli kereta. Maknanya saya menggunakan transportation yang ada. Saya memang survive hidup saya. Jadi saya tak pernah rasa susah. Susah tu maksud saya, level kesusahan pada orang mungkin menaiki bas tu susah. Pada saya tak ada susah apa-apa. Jadi level tu kita yang letak, kan? Sakit pada orang, sakit kepala tu susah. Tapi pada saya sakit kepala tu level macam mana, kan? Kalau sekadar sikit saya masih lagi mampu pergi kerja. Sebab mungkin keperluan kita untuk hadir bekerja. Setengah orang sakit gigi sikit pun dah tak boleh pergi kerja, walaupun sebenarnya dia perlu pergi kerja pada hari itu sebab ada orang yang menunggu dia untuk menyelesaikan isu-isu di pejabat. Okey. Di pejabat ni, dia isunya sama ada kita dengan rakan sekerja kita ataupun kita dengan bos kita. Itu saja yang paling mudah. Ataupun satu lagi yang kita bertambah, kita dengan klien kita lah. Okey, klien kita tu maksudnya kalau kita di universiti dengan pelajar, kan? Kalau kita di PTPTN pun, customer kita adalah peminjam-peminjam PTPTN. Kalau kita di korporat adalah klien-klien kita yang memberikan pendapatan ataupun projek kepada syarikat kita. Tapi kaedah untuk kita tackle kita punya klien adalah sama. Tapi kaedah kita nak tackle rakan-rakan kita berbeza. Sebab rakan-rakan kita ni datang daripada background yang sangat berbeza. Dan kita kena faham ada sensitivity mereka yang kita perlu jaga. Kita tak boleh main terus je macam ni dengan diorang lah. Kena ada faham dulu latar belakang diorang, baru kita boleh bercakap, bersembang dengan diorang. Karakter diri diorang kita kena tahu supaya kita tak terjerumus dalam konflik. Okay. Bos pun sama. Bos yang baik ni banyak. Pada setengah orang dia suka bos yang tak ambil tahu pasal kerja dia. Tapi saya tak suka. Saya suka bos yang memberikan saya ilmu. Sebab saya datang di situ kalau saya nak happy, kan? Macam contoh, satu benda amalan yang saya buat sepanjang saya kerja selama ni, tiap pagi saya ada list to do. List to do tu maksudnya apa yang saya nak buat hari ni. Sama macam kat rumah, kan? Kita bangun pagi, apa list to do kita nak buat. So tu kita bangun, kita nak solat, kita mandi, kita nak solat. Lepas solat kita nak buat apa? Kita nak masak, kita nak kejut anak kita. So benda tu kena ada kita punya dalam flow kehidupan kita, kan? So bila kita pergi office pun sama. List to do, lepas kita touch, kita masuk kerja, punch card ke touch ke, kita kena tulis list to do. Pagi ni ada meeting, lepas meeting nak buat apa, kan? Nak jumpa siapa. So benda tu guide kita untuk supaya kita ada fokus pada kerja kita. Fokus tu penting sebab bila kita tak ada fokus ni, Toibah, kita akan jadi orang yang pergi kerja tak tahu apa. Kan? Faham kan? So, saya cakap dengan staff saya, kalau you datang kerja, tunggu bos bagi kerja, sangat rugi. Sangat rugi hidup you sebab you duduk di office paling lama. You berada di office 8 jam sehari, kan? Kat rumah pun you balik 5 jam you dah tidur, kan?
Kalau office you datang sekadar nak datang makan, lepas tu sembang, bos tak bagi kerja, relax sembang, lepas tu pukul 3 dah ready nak balik. Kita tak ada keberkatan di rezeki kita bekerja lah. Okey. Faham maksud saya? Okey. Puan Nora orang yang bekerja rajin bergaul dengan orang. Adakah bergaul dengan orang tu menjadi masalah untuk Puan Nora? Saya tak ada masalah untuk pergaulan. Sebab tu saya kata kita perlu sentiasa bermasyarakat dengan orang. Macam mana kita nak tackle orang sangat penting. Contoh sepanjang saya di UniMap, saya berada di dalam unit kebajikan pelajar lama. Okey, macam mana kita nak handle pelajar dengan mak ayah pelajar yang kematian anak dia. So lain. Macam mana kita nak handle pelajar yang anak dia sakit, yang kita nak call. Kalau kita tak ada ilmu tu, kita akan call makcik, anak makcik sakit. Tapi kalau kita ada ilmu tu, kita akan bercakap secara, bukan orang kata apa, secara lebih cakap berhikmah lah. Orang kata tak terkejut lah kan. Setengah sebab saya pernah lihat macam mana staff yang tak ada ilmu untuk berkomunikasi dengan orang ni, bila dia nak komunikasi dengan orang, dia fail. Bila dia fail tu, impression orang tu sama ada dia boleh melibatkan macam-macam tau. Heart attack kat orang. Betul kan? Contoh saya nak cerita anak puan kemalangan dan meninggal dunia. Kita boleh bayangkan apa perasaan kalau kita sendiri pun ada anak, orang nak sampaikan kat kita benda tu. Jadi ilmu-ilmu tu kena ada. Lepas tu macam mana kita nak handle family-family yang datang sedih handle diorang untuk menyediakan apa dalam kepala kita kalau ada orang datang. Soalan macam duduk rumah kita lah. Datang rumah kita, apa yang kita perlu sediakan. Sama juga kalau dia pergi universiti, untuk anak dia sakit ataupun aksiden masuk hospital ICU ke apa, kita boleh bantu sediakan rumah tamu, kena bantu sediakan penginapan, sediakan pengangkutan yang boleh meredakan kesusahan dia. Kalau kita ada bantuan keuangan tabung-tabung, kita kena bantu terus tanpa tunggu bos kita yang tanya, dah sedia tak? Sebenarnya tu kita dah kena ada dalam kita punya minda kita. Okey, faham tak? Okey, Puan Nora. Sektor korporat pekerjaan Puan Nora ada beritahu bahawa Puan Nora bekerja dengan ibu bapa. Tempat kerja Puan Nora dekat dengan ibu bapa. Jadi Puan Nora mengalami masalah pengangkutan. Macam mana? Macam kalau nak pergi kerja tu ada dekat dengan rumah mak ayah lah kan. Dululah pengalaman saya. Okey. Itu pertama. Lepas tu Puan Nora bekerja dalam bidang engineering Sabah Sarawak. Saya duduk di Kuala Lumpur lah. Syarikat dulu Kuala Lumpur. Okey. Adakah berjauhan dengan keluarga tu masalah untuk saya? Masalah untuk Puan Nora pulang ke? Saya tak ada masalah pasal sebab saya duduk asrama. Saya memang sekolah saya duduk asrama. Dan zaman dulu asrama tak macam sekarang. Setiap minggu budak ada outing, boleh family datang kan, piknik-piknik kat sekolah. Zaman dulu sekolah mak hantar, hari tu hantar, akan datang balik masa hari kita nak last sekolah lah. Kita outing sesama kita tak ada duit pun sama kawan-kawan kita tak ada isu. Macam mana dunia asrama sekarang tak sama dengan dunia asrama dahulu lah. Kita memang survival hidup kita bersama dengan kawan-kawan kita. Sangat kuat lah. Bidang engineering tu kalau boleh saya tahu lah, banyak perempuan ke lelaki? Ketika tu kalau macam Sarawak Hydro tu engineeringnya lebih pada lelaki lah. Dia ada juga perempuan tapi tak ramai lah. Okey. Disebabkan Puan Nora bekerja dengan ramai lelaki, adakah Puan Nora mengalami masalah dalam bersaing antara mereka? Tak ada. Saya tak ada masalah. Saya bukan diorang dalam bidang diorang engineering, saya lebih kepada pentadbiran. So maksudnya tak ada istilah persaingan lah kat situ. Okey. Dalam bidang engineering juga, Puan Nora pernah tak macam alami stres yang melampau, macam bos marah ke, lepas tu deadline lambat lagi tapi bos Puan Nora macam push untuk siapkan awal, ada tak perkara tu berlaku? Kalau kita duduk dalam dunia pekerjaan memang ada. Saya tak ada, sebab tu siapa yang bekerja dengan saya, dia akan faham. Saya seorang yang, anak-anak saya rasa anak-anak saya pun faham. Saya kalau saya perlu bekerja malam, saya akan kerja. Saya akan pastikan husband saya faham benda tu, anak-anak saya pun kena terima lah saya bekerja. Okey, saya
saya istilah tak makan waktu kerja tu biasa. Maksudnya mengejar deadline. Especially macam saya di PTPTN, saya kejar isu. Kadang-kadang keluar newspaper muka surat pertama pada ketika 10 tahun yang lepas, surat khabar tu adalah media utama. Macam sekarang Facebook kan. Dulu surat pembaca, surat pengarang. So bila isu tu ada, saya kena settlekan segera. Dia ada timeline dia, pukul berapa kena hantar ke surat khabar. Pada ketika dululah kita ada kan sudut pengarang, surat daripada pengarang, surat daripada pembaca kan. Ada isu, pagi tu kita akan tengok newspaper, dapat dan kita kena reply terus. Dan reply terus tu kita kena dapat consent daripada kita punya bos lah. Apa yang kita keluarkan supaya fakta kita tu adalah betul. Jadi fakta-fakta tu saya kena dapat daripada jabatan-jabatan lain. Jadi bila kita bekerjasama dengan jabatan-jabatan lain, communication skill kita sangat penting. Kalau kita sombong, kita kerek kan, sukar nak rapat. Tapi kalau kita bonding, kita baik dengan dia orang, dia tahu urgensi kita untuk menyediakan benda tu, dia perlu kena sediakan kat kita segera lah. Itu yang saya kata communication skill tu sangat penting bila kita berurusan dengan orang. Kita kena merendah diri walaupun kita lebih tinggi pada diorang, sebab data-data tu ada mereka. Sebab kita ni hanya sekadar frontliner yang akan menyediakan draft jawapan apa isu-isu yang timbul dalam surat khabar. Jadi kalau isu dengan bos ni pada saya biasa. Sebab kalau masa di PTPTN tu saya lebih pada program, event-event besar dengan Perdana Menteri, dengan Menteri kan. Sebab kita duduk di bawah bahagian perubahan awam kan. So kita kena pastikan program-program tu berjalan dengan baik. Program dia tak sama dengan teori, dengan praktikal selalunya tidak sama. Tapi kita kena balance. Maksudnya apa yang contoh kita buat program, kita rancang A, tiba-tiba hujan. So kita rancang B, tiba-tiba kemah runtuh. So benda-benda tu kita akan berada dalam tekanan. Tetapi tekanan tu sebenarnya adalah mematangkan kita untuk menyelesaikan masalah. Sebab tu kita kena ada satu tim yang kuat. Tim yang kuat. Kita tak boleh kerja seorang-seorang. Tiba-tiba seorang ni boleh jadi gila lah. Dia kena kerja bersama-sama dengan orang. Sebab tu kita kena baik dengan orang. Kita tak boleh sombong dengan orang. Dan kita kena terima pandangan orang. Walaupun kita bos. Okey. Jadi kita dah sentuh PTPTN. Okey, disebabkan Puan Nora sebagai orang pertama bekerja dalam bidang hubungan awam PTPTN, mesti banyak tekanan sebab banyak perkara baru yang Puan Nora kena belajarkan. Jadi macam mana Puan Nora atasi masalah yang Puan Nora kena belajar dengan benda-benda baru tu? Saya ni seorang yang suka mencuba. Banyak benda-benda yang berlaku sekarang di PTPTN. Kalau ketika dulu PTPTN tak ada cawangan di negeri-negeri kan. So setiap kali benda-benda baru, contoh bos kata Nora, you kena pergi radio. Dulu saya adalah antara orang yang akan pergi ke radio-radio negeri untuk memberikan penerangan tentang PTPTN. Isu pasal SSPN, Skim Simpanan Pendidikan Nasional. Dulu baru kita lancar kan, jadi kita kena ada promosi untuk tarik orang supaya simpan dalam SSPN. So produk baru, kita nak convince orang untuk simpan. Jadi saya memang akan kerap ke udara di radio-radio. Di TV tu jarang sekali lah, tapi sebanyak bos saya akan hadir. Saya di radio-radio memang saya lah yang akan hadir untuk bagi penerangan kepada masyarakat. Lepas tu kita diminta untuk buat program untuk educate setiap orang untuk menyimpan dalam SSPN. Dan pada ketika tu PTPTN ni bila dia buat program untuk tarik orang menyimpan, bila kita berancang untuk satu tempat, contoh saya kata okey bos, saya nak pergi Penang. Okey, dia akan bagi KPI pada saya berapa kutipan yang you boleh kutip. So maksudnya bukan pergi kosong lah. Saya bawa satu tim, sebelum saya pergi untuk buka kaunter untuk program, saya dah kena rancang di sana siapa yang untuk pastikan saya dapat, contoh KPI saya 100,000. Saya kena pastikan saya balik bukan bawah 100,000, mesti lebih daripada 100,000. Maksudnya 10 tahun lepas, maknanya 2006 maksudnya 14 tahun lepas tu, benda tu saya dah buat. KPI tu kita dah buat. Jadi benda tu bila kita nak pergi, kita ada tip, okey macam mana ni, kita nak kerja siapa, target siapa, sekolah mana,
Macam mana nak hantar? Kita tak ada macam sekarang FB semua kan. Kita lebih pada surat, kita lebih pada call, ya. Jadi cabaran dahulu lebih teruk daripada sekarang lah. Dulu kita terhad, sekarang senang. Kita blast dalam Facebook, Instagram, radio, senang akses. Dulu kau pergi, berapa target kau? Kau nak bawa berapa orang staff? Berapa banyak hadiah-hadiah yang kau nak bawa cerah hati? Semua tu kena didetailkan. So banyaklah. Tapi saya suka. Saya suka cabaran tu. Setiap satu cabaran tu bagi saya ilmu baru untuk saya lebih ke depan lah sebenarnya. Dalam urusan pentadbiran ni adalah pengalaman. Pengalaman yang kita dapat tu yang membolehkan kita jadi seorang bos. Untuk kita handle masalah ni, kalau kita tak ada pengalaman, kita tak boleh handle masalah. Sebab tu saya bila ada masalah, saya okey je. Saya relax je. Sebab saya tahu masalah di mana-mana akan berlaku. Saya ada atau saya tak ada, masalah akan berlaku. Masalah pasti dapat diselesaikan. Kaedah saja yang membezakan cepat ataupun lambat. Okey, waktu dari penceritaan Puan Nora, saya ingin buat refleksi sikit lah. PTPTN ketika itu masih baru. Jadi Puan Nora ni banyak berkomunikasi dengan dalam macam radio tu untuk mewawarkan kepada orang ramai. Okey, kita mewawarkan benda yang tak pasti lagi kan. Macam benda tu dah ada. Cuma tarikan orang untuk menerima atau tidak menerima tu. Adakah Puan Nora pernah menerima pandangan negatif dari orang ramai sewaktu permulaan PTPTN tu? PTPTN ni kalau tengok awal ni memanglah semua orang tak macam mana sebab kita menawarkan pinjaman. Zaman saya tak ada pinjaman. Tapi bila zaman masuk tahun 2000, PTPTN diperkenalkan lebih kurang tahun 1990 lebih lah, 98, 99 macam tu PTPTN diperkenalkan. Pada ketika tu kita ada universiti yang banyak. Zaman dulu universiti tak banyak Bila universiti yang banyak, target kerajaan adalah untuk memastikan pelajar anak-anak kita generasi baru ni semua masuk universiti, yang layak masuk universiti lah kan. Tapi kerajaan tak mampu untuk menyediakan bantuan beasiswa sebab terlalu ramai yang masuk. Dulu yang masuk sangat sikit, jadi duit yang ada tu kita boleh share kan. So kerajaan memperkenalkan PTPTN. Sebab tu saya selalu cakap dengan anak-anak saudara saya saya kata, saya tak pernah kata PTPTN tu membebankan. Sebab kalau kita nak mengharapkan mak ayah, saya rasa tak mampu untuk dan sebenarnya kalau saya tengok orang selalu cakap PTPTN ni beban, interest tinggi. Tapi bila saya berada kat dalam tu, saya tahu kalau dibandingkan dengan pinjaman yang lain, kenapa kita mudah untuk bayar? Contoh bila you masuk kerja, you ada personal loan, you ada loan rumah. Kenapa you tak? Kalau dengan bank, you rasa you akan pastikan tiap-tiap bulan you bayar. Tapi kenapa dengan PTPTN, tempat yang menyediakan bantuan keuangan untuk you belajar yang akan mengubah masa depan you tu, you tak boleh bayar. Sedangkan jumlah dia dah 100 lebih je sebulan. Ada 90 lebih sebulan, ya. Dan kadar kos pentadbiran yang dikenakan tu sebenarnya sangat sedikit, sangat murah. Cuma kita ni macam dah terbiasa kan, semua kerajaan bagi. Jadi tiba-tiba bila kerajaan perkenalkan PTPTN, kita kena buat pinjaman untuk belajar, banyak orang tak boleh terima lah. Tapi saya tengok sekarang ni masyarakat dah semakin ni, sebab nanti PTPTN pun dia dah ada dua produk. Satu pinjaman dengan simpanan. Maksudnya macam saya sendiri pun, bila saya di PTPTN, saya tahu saya kena simpan duit untuk anak saya. Kalau saya tak nak buat pinjaman yang banyak kat PTPTN, saya kena pastikan anak-anak saya ada simpanan. Simpanan untuk regular sambung belajar nanti. Puan Nora, kiranya dari pengalaman Puan Nora bekerja dekat PTPTN tu banyak mengubah Puan Nora lah. Sebab penerimaan orang terhadap PTPTN tu sebenarnya satu masalah untuk mengubah mengubah pandangan orang lain tentang pinjaman pendidikan. Okey, so waktu Puan Nora terlibat dengan UNIMAC, Puan Nora bekerja sebagai High Ewan Pelajar. Puan Nora mestilah berhubung ataupun
berkomunikasi dengan ramai pelajar yang berbagai karakter ni kan. Okey, banyak-banyak masalah yang ataupun isu yang Puan Nora hadapi antara masalah pelajar ni. Adakah perkara tu sebenarnya menjadi satu masalah untuk Puan Nora handle? Okey. Apa tindakan Puan Nora untuk bantu pelajar yang contoh macam saya bagi tadi tu? Okey. Saya selalu masa saya duduk bahagian kebajikan, banyaklah bahagian saya duduk kan, bahagian kebajikan, dan sekarang ni saya duduk bahagian perumahan. Di bahagian perumahan, saya kena memastikan pelajar saya, pelajar NIMAP hampir 12,000 lah lebih kurang. Tapi kalau dalam satu sem dalam 9,000, diorang kena duduk dalam. Itu cabaran kat saya kan. Cabaran pastikan 9,000 ni semua boleh duduk dalam. Universiti lain tak ada kan, dia ada kota dia, banyak kan duduk luar. Di NIMAP satu-satu universiti yang 100% kena duduk dalam. Itu cabaran kat saya lah. Okey. Masa saya di bahagian kebajikan, selalulah kami banyak kerja. Kadang-kadang budak mati, nak uruskan zakat budak, nak kena cari duit zakat. Saya selalu cakap dekat saya punya staff, kita kerja kerana Allah Ta'ala, kita cubalah cari kerana Allah Ta'ala. Setiap kita buat tu, setiap kita nak apa yang kita buat tu, kita nak cuba dapat pahala. Jadi kan, bila pelajar-pelajar yang datang, selalunya saya tak tolak. Masa contoh kan, saya tengah uruskan untuk bayar zakat. Bayar zakat untuk meeting zakat kan, kita kena bawa untuk kelulusan semua. Contohnya, ada pelajar yang lepas daripada tarikh tu, dia datang. Saya tak ada istilah kata, oh you tunggu next. Saya akan kata kat atas saya, you masukkan dalam senarai. Masukkan dia. Sebab pada saya, kadang-kadang kita tak tahu orang yang tu yang lagi memerlukan daripada orang lain yang sedang yang memohon tu. Yang memohon tu kadang-kadang dia mencuba je. Kan? Dia tak ada keperluan seperti orang yang terdesak tu, mungkin yang terdesak tu. Jadi, perkara-perkara macam tu bila saya duduk dengan kebajikan, saya amat titik beratkan lah. Supaya benda tu pelajar dapat menggunakan manfaat sepenuhnya apa yang universiti sediakan. Contoh macam insurans pun sama, saya kena pastikan insurans tu valid. Insurans tu adalah satu nilai yang cukup besar untuk pelampung pelajar-pelajar yang bermasalah dari segi kemalangan, pastikan diorang dapat cepat. Jadi benda-benda tu kalau kita fikir sebenarnya tak perlu buat cepat pun sebenarnya. Kan, diorang tak dapat pun diorang memang sakit lah. Betul tak? Tak perlu cepat pun, diorang tak ada, mak ayah diorang ada. Tapi sebab saya rasa tanggungjawab saya akan pastikan pelajar-pelajar ni akan dapat duit zakat, yang memohon akan dapat duit zakat cukup untuk diorang. Jadi benda tu kita buat hari-hari, bila kita buat secara happy, kita pergi kerja kerana Allah, kita berdoa satu hari nanti benda yang kita buat ni datang balik kepada anak-anak kita, orang akan bantu anak-anak kita kan. Jadi bila kita buat macam ni, kita seronok, kita happy pergi kerja. Macam penginapan, macam sekarang saya jaga penginapan, kita akan ada isu tak cukup penginapan. Dan penginapan tadi, bila tak cukup penginapan, pelajar ramai. So kita kena plan betul-betul supaya semua pelajar-pelajar happy duduk kat UNIMAP. Happy tu maksud saya perlu pastikan diorang ada penginapan. Happy, mungkin pada diorang tak happy, tiba-tiba diorang kena tukar polis lain. Tapi diorang tak happy sebab diorang tak happy. Tapi saya memastikan 9,000 orang tu ada penginapan. Tuan Iban nampak saya punya pandangan saya. Sebenarnya Puan Nora nak beritahu dekat sini, pelajar diorang tak rasa happy sebab penginapan baru. Ya, tak kan? Bukan. Macam ni. Bila saya ada 9,000 student yang saya perlu letakkan penginapan. So, setiap penginapan ni dia ada indikator penilaian dia lah. Kos ni duduk mana. So, kita akan buat plotting setiap sem macam mana pelajar-pelajar ni. Okay. Contoh, pelajar program ni tiba-tiba sem tu dia duduk di asrama yang baru, cantik. Tiba-tiba dia sem depan dia terpaksa bertukar pada asrama yang lama. Jadi mestilah dia tak happy. Tapi pada saya aktif, saya happy sebab kerana saya ubah dia orang tu lah, saya dapat berjaya pastikan ada sekumpulan lagi kumpulan yang dapat penginapan. Faham tak? Faham Kiranya dekat sini, saya sendiri pun faham sebagai student. Ya. Kalau kita
tukar tempat duduk yang terselesa ke tempat yang tak berapa. Mesti bising. Mesti bising. Tapi sebagai Puan Nora, saya sebagai pentadbir akan rasa benda tu satu achievement sebab boleh masukkan semua pelajar. Kiranya kemudahan tu diberi semua pelajar rasa. Okay, tapi saya tak boleh nak terangkan pada semua orang. Saya cukup memulai pada saya, pelajar nak bising dalam media sosial pada saya tak mengapa. Cuma kita akan ada penjelasan kat situ. Tapi kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Tapi KPI kami, kalau kita tanya, tak ada seorang pun pelajar kena duduk rumah sewa, kena bayar mahal, kan? Semua boleh duduk kat dalam. Walaupun mungkin asrama tu tidak berapa okey, tapi still dapat duduk dalam, bayar pun murah saja. Itu yang kita punya target. Puan Nora bekerja sebagai pengurus penginapan kan? Pusat perumahan kan? Mesti waktu nak buat pusat perumahan baru untuk para pelajar, kita kena cari dana semua tu kan? Adakah pencarian dana ataupun bantuan perumahan tu, Puan Nora mengalami beberapa isu ataupun masalah seperti projek tu ditangguhkan ke? Ada tak? Setakat saya ni tak ada lagi lah. Cuma sekarang ni sumber untuk membangunkan penginapan pelajar ni banyak daripada sumber-sumber yang berbeza lah. Ada daripada kerajaan, ada daripada swasta. Jadi dalam tempoh pembinaan tu kita akan menempuh bermacam-macam ragam lah. Ada yang penginapan tu kita sewa daripada syarikat pun ada. Jadi setiap tu kita akan berdepan dengan masalah-masalah yang berbeza. Contoh, kalau di UMAP, kalau kita sewa daripada orang, sewa daripada satu organisasi kita terikat dengan undang-undang mereka. Kalau bangunan rosak, bilik rosak, so benda-benda tu semua kena dibunyikan bersama-sama dalam satu bentuk agreement yang detail lah, untuk supaya urusan-urusan pentadbiran tu dapat dijalankan dengan betul. Okey. Kalau berbalik kepada kalau kita buat sistem konsesi ni lebih pada pajakan kita pajakkan tanah kita bagi pada satu syarikat untuk membangunkan asrama pelajar. Okey, yang tu maknanya tak keluar duit lah. Kita ada tanah, kita minta dia membangunkan, dan kita akan dalam satu tempoh kita kena sewa daripada diorang lah. Dalam tempoh tu dia punya proses pengurusan tak sama. Proses pengurusan dia sangat tak sama, dan kita terikat dengan macam-macam perkara lah. Tapi at the end sebenarnya di balik setiap pentadbiran kita tu, hasrat kita satu, pelajar dapat penginapan. Saya dapat penginapan dengan standard yang sangat dia bukanlah tinggi, tapi standard. Dia ada katil, dia ada tilam, dia ada meja tulis, kan? Cukup pelajar. Basic punya needs lah untuk pelajar. Puan Nora sebagai orang atasan, mesti dari penceritaan Puan Nora tu, kiranya saya nampak yang Puan Nora ni seorang leader setiap jabatan. Okey, Puan Nora mesti ada kerja bawah. Adakah Puan Nora pernah macam hadapi isu pekerja yang bermasalah? Adakah Puan Nora pernah hadapi perkara tu? Benda tu biasa. Lepas di mana-mana, kalau kita sebagai leader, kita berada dalam keadaan helikopter view. Helikopter view tu maksudnya kita tak boleh lihat kita kena lihat secara keseluruhan organisasi saya. Macam contoh, saya ada lebih kurang 50 staff. Saya ada 6 college. Kalau di UMAP kita ada merata lah, di Kalma, di Pau, di BCT. So saya punya pentadbiran saya sangat teragih. Saya bergantung sepenuhnya kepada pengurus-pengurus asrama yang ada untuk memberi laporan kepada saya. Pada masa yang sama, saya kena pastikan mereka ni membuat tugasan-tugasan yang saya tetapkan lah. Saya kena pantau. So bila kita ada 6 orang pengurus asrama, kita akan ada 6 orang perangai lah. Orang yang kita tak boleh cakap dia dah buat, ada yang kena ketuk, ada yang MIA. Ada MIA tu missing in action. Maksudnya my office tak ada pun ada. Tapi maksud saya bukanlah saya kata ada kat tempat saya. Maksudnya ada di mana-mana. Karakter tu ada di mana-mana kan. Jadi saya kena handle dengan baik lah. Saya kena handle dengan baik. Dan untuk jadi seorang ketua ni, kita tak boleh buat keputusan yang untuk popularkan diri kita lah. Apa tindakan Puan Nora waktu handle perangai ataupun personality pekerja-pekerja tu?
Seawal saya dilantik sebagai ketua jabatan saya adakan pertemuan dengan semua staf-staf saya ni. Saya tak kenal dia orang. Saya daripada jabatan lain dan saya diminta untuk uruskan pusat perumahan MAP 45 orang staf. Sebelum ni staf saya 5 orang je. Okay, masa saya di PTTS staf saya ramai. Tapi masa saya berada awal di MAP, staf saya dalam tak sampai 5 orang pun. Okay. Aisyah, tolonglah. Janganlah ganggu, ibu tak suka lah. Faham lah. Slow je. Okey. Ya ibu. Macam mana nak teruskan? Tadi malam buat mana? Nak kat dalam makan sama lah. Sama. Okey. Jadi saya dah bagi tahu dia orang saya ni manusia yang bekerja. Saya kata saya ada banyak type of boss. Ada bos yang kau buatlah jadi tak menyusahkan aku pun ada. Kan? Ada bos yang memang dia membantu memberi idea. Sebab bos ni kerja dia merancang dan memberi idea. Lepas tu sebelum ni akan buat kerja lah kan untuk kita. Dan kita pada yang sama kita kena pantau lah pencapaian kita punya staff kan. Saya beritahu dia orang saya bukan orang yang suka popular. Maksudnya pendekatan saya adalah untuk bekerja. Saya tak mengejar populariti. Siapa yang saya kejar adalah pencapaian dalam kejayaan saya. Maksudnya setiap tempat yang saya pergi tu saya nak ada kejayaan-kejayaan yang saya bagi untuk organisasi saya. Itu yang paling utama kat saya lah. Jadi semua orang faham kerja saya. Sebab saya ni, saya cakap kepada orang, saya tak boleh terima alasan tak kerti buat. Sebab saya bukan karakter macam tu. Saya tak reti alasan. Even though sampai satu tahap kadang-kadang bila terlalu urgent saya kena handle meeting yang penting ketika dulu. Walaupun anak saya demam, husband saya akan bantu saya. Saya nak pergi kerja macam biasa. Sebab tanggungjawab kita tak ditinggal. Sebab kita dibayar gaji, kita ada amanah yang kita kena perlu buat. Jadi kita tak boleh tinggalkan orang sesuka hati. Bini saya sakit ke. Bini saya sakit tu mungkin lah sebab kalau kronik kan. Tapi kalau mungkin benda-benda kecil lah kan, saya rasa kita kena ada evaluation. Tapi bila saya mempunyai staff yang ramai ni, saya kena faham bahawa saya tak boleh buat orang puas hati dengan saya. Setiap apa yang saya buat, contoh dengan pelajar pun sama. Saya tak ada masalah pelajar tak puas hati dengan tindakan saya. Yang penting setiap apa yang saya buat tu mendapat konsen daripada pengurusan atasan saya. Perlu dibuat begini, perlu dibuat begini, perlu dibuat segini untuk kebaikan universiti, untuk keadaan penjimatan universiti. Benda tu yang saya kena detailkan. Pelajar dia tak nampak benda tu. Pelajar tak nampak macam tu. Tapi pada masa yang sama saya perlukan tim MPP, MPKK college untuk bantu terangkan. So maksudnya benda ni semakin lama dia akan faham lah. Oh, kenapa kita buat benda ni. Oh, kenapa kita kena buat benda ni. Okay. Yes, yeah. Kita kena ada tim-tim lain. So staff pun sama. Saya bila staff dah ramai ni, saya melihat saya kena belajar kenal karakter orang lah. Karakter orang, staff tu saya rasa sekarang ni saya dah kenal. Dan diorang pun kenal saya macam mana. Bila kita bekerja dengan betul, diorang segan. Orang segan untuk buat salah kan. Orang sangat berhati-hati lah. Maksudnya saya tahu setiap operasi. Maksudnya setiap operasi college, setiap apa tu kau jangan kelentong aku. Okay, faham lah. Basic needs macam contoh Toibah jaga college duduk kat college kan, jaga kat college. Saya tanya Toibah, dah berapa tahun jaga college? 10 tahun puan. Okey, berapa banyak bilik yang you ada? So yang tu adalah basic need. Basic info yang sebagai pegawai asrama, takkan you tak tahu bilik you ada berapa? Tahu lah. Kan? Betul kan? Ya. Kalau you dah kerja 10 tahun, yang tu pun you tak tahu, maksudnya something wrong with you. So saya kena ubah lah. Berapa rumah yang ada? Berapa bilik yang rosak? Berapa pelajar ada sekarang? Lelaki berapa orang? Perempuan berapa orang? So benda tu kena ada kat tangan kita. Sebab kita perlukan benda tu untuk kita buat plotting pelajar yang akan datang. Okey, ya. Saya nampaklah yang dekat sini tindakan Puan Nora yang pertama, bila Puan Nora bekerja sebagai seorang ketua, Puan Nora akan adakan meeting dengan pekerja dan staf terang Puan Nora seorang yang macam mana. Lepas tu Puan Nora juga boleh saya katakan sebagai orang yang disetuju. Sebab tadi Puan Nora ada beritahu yang
setiap pagi penora saya tahu apa yang saya nak buat. Kiranya saya boleh letak penora ni sebagai orang yang ada setiap hari kena ada achievement. Lepas tu penora juga adalah seorang yang suka benda baru. Bagi penora tak semua benda boleh buat, cuma kena sahut je cabaran tu. Okey, saya boleh katakan dari penceritaan penora ni, penora orang yang enjoy dalam pekerjaan. Okey, macam kalau orang lain macam saya pelajar pun saya akan alami stres, tapi penora boleh handle benda tu sebab penora ada benda ataupun perkara yang penora suka, iaitu belajar perkara baru. Jadi penceritaan penora pada hari ini saya boleh nampaklah yang penora bagi respon yang baik, gembira dengan pekerjaan penora. Kalau orang lain macam bidang offshore saya bagi, diorang akan sedih sebab berjauhan dengan keluarga. Walaupun penora bekerja dalam bidang engineering yang ada ramai lelaki, penora beritahu yang benda tu tak jadi masalah. Sebab penora bekerja dalam bidang pengurusan. Lepas tu PTPTN, penora bekerja pengawal hubungan awam, berkomunikasi dengan orang ramai pun tak menjadi masalah untuk penora kerana penora dari bidang USM komunikasi. Dan sewaktu penora bekerja di Unimed, bergaul dengan hak ehwal pelajar ni juga adalah salah satu bidang yang boleh saya katakan rumit bagi saya, sebab kita kena jumpa dengan pelbagai personality orang, tapi penora berjaya hadapilah perkara tu. Okey, saya dapat rumuskan yang bidang pekerjaan penora pada hari ini adalah boleh dikatakan enjoy dan penora rasa bahagialah. Okey, ada penambahan dari penora untuk para pelajar ataupun para orang yang akan bekerja nanti. Nasihat saya kepada semua Thoibah sendiri yang akan memasuki dunia pekerjaan ni, sebenarnya dunia pekerjaan ni, kalau Thoibah sendiri mesti tak sabar nak masuk dunia pekerjaan kan, sebab ada gaji kan. Tak sabar tengok mak ngah, tengok siapa-siapa kan. Bila kerja nanti nak pakai kereta baru, nak beli rumah, nak beli pakai baju, nak beli macam-macam apa yang keinginan kita nak. Okey, sebenarnya dunia pekerjaan ni bukan seperti mana yang kita dapat gambarkan lah. Kita kena bekerja, cuma kita tak perlu pelik, kena tak semestinya tak semua orang bertuah. Macam contoh Thoibah bidang kaunseling kan, akan dapat kerja dalam bidang kaunseling. Okey, tetapi kita kena berusaha ke arah itu. Maksudnya kita kena sentiasa mencuba, melihat peluang-peluang yang ada. Pada masa yang sama, apa jua offer ataupun tawaran yang kita dapat di depan mata, kita kena ambil. Kita tak boleh kata, tak maulah, aku belajar ni, aku nak ni. Tak. Dia sebenarnya dalam tempoh kita belajar tu, kita kerja benda lain pun actually adalah learning process yang berterusan kat kita. Kan? Jadi pada saya dalam zaman sekarang yang kerja sangat-sangat susah untuk dapat. Bukan susah sebenarnya, kerja tu ada, tetapi kita memilih kerja. Kan? Kita kena enjoy apa juga rezeki yang kita ada. Pada ketika yang sama, kita kena bekerja untuk memantapkan lagi diri kita, kemahiran kita yang ada. Contohnya macam saya, kerja yang pertama saya memantapkan dari segi saya berurusan klinikal takdiran. Kerja saya kedua, saya makin cekap menaik, sebab saya banyak kena menaik task bos-bos saya. Kan, kena cepat. Sebab tu saya belajar dari segi communication dan English pun sama masa saya kerja yang kedua. Kan, kerja yang ketiga, saya belajar macam mana nak handle orang besar-besar ni, menteri, YB kan, KSU, KSN. Saya enjoy bila jumpa dengan dia orang, belajar macam ni jadi bos kena ada ilmu. Bos yang tak ada ilmu orang tak hormat. Kan. Dan kalau kita dapat terus kerja dari bos pun masalah juga sebenarnya. Kan, sebab kita tak pernah ada nak handle staff macam mana. At least kita kena mula sedikit mungkin dalam medium punya ni lah. Lepas tu bila kita jadi bos, kita tak jadi bos yang besar kepala kan, yang langsung tak boleh tahu, tak boleh terima pandangan orang. Jadi bila kita start daripada level yang sepatutnya, bila kita jadi bos ni sebenarnya kita sebenarnya kita tak boleh orang ikut kita. Kita tak boleh paksa orang ikut kita, tapi orang kena buat apa yang kita rasa perlu buat untuk organisasi. Itu
Itu yang paling penting pada saya. Kita tak boleh paksa orang sebenarnya. Kalau kita paksa orang, orang tak buat, kita stres. Kan? Aku nak buat macam ni, kenapa dia orang tak mau ikut? Sebab kita tak boleh, sebab dia orang dah kerja kat situ lama. 10 tahun kita nak ubah dia orang, tapi boleh ubah tapi berperingkat. Tak boleh drastik. Kan? So saya rasa untuk semua orang yang akan masuk dunia pekerjaan, kena enjoy lah dunia pekerjaan ni. Dan masalah dengan rakan sekerja, masalah dengan bos tu perkara biasa. Kalau ada orang yang boleh kerja daripada umur 20 sampai pencen di tempat yang sama, kan? Tak berubah. Tapi pada saya tak boleh. Sebab tu walaupun saya di Remax, saya sentiasa dapat tukar jabatan. Sebab rotation of work tu yang penting. Sebab bila kita pergi satu tempat, kita dapat ilmu baru. Kan? Contoh kalau kita duduk HR, kita belajar HR. Kita duduk akademik, kita akan belajar akademik. Kan? Kita duduk belajar, kita akan belajar hal-hal belajar. Kalau kita duduk asrama, kita akan belajar duduk asrama. Contoh macam sekarang saya dah nak masuk tahun kedua di asrama. Saya dah boleh menguasai semua. Saya tak rasa saya nak duduk asrama lama. Sebab cukup lah. Saya nak ilmu baru pula. Cukup tempoh masa tertentu. Ya, paling lama 3 tahun. Kalau boleh saya tak mau lah. Saya tak mau duduk di satu tempat yang lama. Sebab bila kita dah terlalu selesa, terror dan selesa, kita jadi malas. Faham kan? Faham. Okey, terima kasih Puan Nora kerana sudi berkongsi maklumat perkembangan kerjaya Puan Nora dengan saya pada hari ini. Saya rasa perkongsian maklumat pada hari ini amat padat dan sesuai untuk tugasan saya. Terima kasih juga kerana sudi berkongsi pengalaman dan ilmu tentang bidang kerjaya Puan Nora. Itu sahaja temu ramu kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.